Saya nak tunjuk lagi sekali sempadan yang Ustaz beri saya ni, supaya saudara yang masuk ujung boleh tengok Israel. Okey? Macam ni tuan-tuan. Nanti jangan marah saya sebut. Secara betulnya kena sebut Palestin. Tapi kita sebut Israel supaya saudara faham. Dia dikuasai oleh Israel. Kita pergi sekali lagi. Tapi yang ni asalnya Syria. Okey ya. Ini adalah tanah yang dulunya dimiliki orang Islam. Dia milik Syria. Yang kita duduk ni milik Jordan. Okey, sebelum perang tahun 1967, di mana gabungan tentera Mesir dengan tentera-tentera Islam daripada utara Afrika, saya selalu ceritakan, Mesir bergabung dengan tentera Morocco, bergabung dengan tentera Libya. Mereka serang daripada Sinai yang kita tak nampak dekat Gaza sana. Tapi kemudiannya di sini tentera Islam ni bergabung. Syria datang daripada Bukit Golan, yang kita duduk ni Bukit Golan. Manakala dia masuk daripada pintu Jordan, dia datang dengan sokongan tentera Saudi. Dia datang dengan sokongan tentera daripada Iraq. Kalau saudara nampak sekarang ni, okey, saudara nampak kebun sayur tu. Okey, kebun sayur. Tahun 1967, itulah tempat orang Islam duduk. Tahun 1967, sebelum kita kalah perang dengan Israel, itu tanah orang Islam. Tuan-tuan tahu tak, sayur tu kalau tuan-tuan pergi dekat tu, tuan-tuan dah kena tembak. Pergi dekat pagar yang macam nampak, tuan-tuan nampak highway yang macam tembok besar Cina tu, berarti itu adalah tanah milik orang Islam. Dalam perjanjian Oslo, dia tak boleh diambil oleh orang Yahudi. Itu tanah hijau asal milik orang Palestin. Tapi dia tak peduli, dia ambil hari ini adalah kebun sayur mereka. Depan sana tu, saudara tengok kebun sayur lagi. Okey? Okey. Dan sekarang ni, tanah ni lembah yang subur. Tuan dah nampak tu, yang tengah coklat tu. Tu lembah yang subur. Semua lembah yang subur ni. Sungai Yarmouk bawah tu. Sungai Yarmouk bawah. Sungai Yarmouk di bawah tu. Sekarang tengah kering, Ustaz? Ada. Tapi tengah ada, tapi tak banyak air dia kan, tu Sungai Yarmouk. Berarti itu kawasan yang subur yang saya selalu cerita dekat tuan-tuan. Bila mereka melancarkan piagam Omai Israel tahun 1948. Di mana dalam piagam tu, mana-mana siapa menjadi ketua kerajaan Israel, tak boleh pindah piagam tu. Di mana orang Israel di seluruh dunia dibenarkan balik dan kemudian menjadi warga negara Israel. Inilah tanah dia orang bagi. Tanah dia orang bagi ni. Dan tanah ni tak boleh dirampas lagi di Gaza. Dia mesti dirampas di West Bank. Sebab Gaza dah tak ada tanah untuk dirampas. Maka mereka akan ambil daripada tebing barat. Yang saya bagi tahu pada tuan-tuan, sekarang ni ada 23,000 orang lagi orang Yahudi yang dibawa pulang selepas perang di antara Ukraine dan Rusia. Berarti orang Yahudi yang tinggal di Ukraine, orang Yahudi yang tinggal di Rusia tak mau berperang sama sendiri, mereka balik ke Israel. Tuan-tuan tengok berapa banyak tanah yang ada tu. Tu, yang hijau-hijau yang ada tu. Seberang sana tu semua tu tak ada tanah orang Islam tu. Yang sepatutnya dalam perjanjian Oslo adalah tanah-tanah orang Palestin. Yang seberang saudara tengok tu, sampailah ke bahagian kubah putih tu. Saya cuba zoom, saya tak nampak ni. Boleh zoom, Mam? Okey, sampailah ke kubah putih tu. Okey, sampai ke kubah putih tu, tak nampak. Itu semua, kalau ikut tanah perjanjian Oslo, tak boleh diambil. Dia adalah tanah milik orang Islam. Stabilkan dulu. Tanah milik orang Islam. Tapi itu yang saya nak bagi tahu pada saudara, bagaimana perampasan tanah ni berlaku. Supaya mereka yang kelang kabut tengok isu di Gaza, duk cerita pasal Hamas, duk cerita pasal apa. Mereka tak faham cerita sebelah sini. Bagaimana dalam tahun 67, perang tahun 73 dan dalam perjanjian Oslo. Sepatutnya tanah-tanah hijau itu adalah milik orang-orang Palestin. Orang Palestin akan bercucuk tanam bagi menyara diri mereka dan menyara keluarga mereka. Kerana dalam perjanjian itu Sahih mengatakan bahawa Oslo ini kawasan hijau milik Palestin. Tapi selepas 1994 peta yang saya tunjuk tu, Palestin kehilangan 70% lagi tanah putih, tanah hijau mereka kepada tanah putih Israel. Kalau saudara faham ni, saudara janganlah disempitkan dengan mengatakan apa yang kita perang di Gaza sebagai perang yang memusnahkan. Ini yang dah musnah lama. Yang telah diambil secara jahat. Walaupun Israel menandatangani perjanjian Oslo dengan mengatakan dia tak akan ambil tanah orang Palestin. Tapi dia tetap ambil. Berarti jangan dengan menganggap bahawa apa yang Hamas lakukan sebagai kerugian. Kerugian telah pun berlaku selama 75 tahun. Ini sedih saya tengok ni, kalau tuan tengok ni, tanah subur ni. Berada dengan hujung tanah Jordan. Jadi milik orang Israel. Ini perang yang dulu dimenangi pada tahun 636 Hijrah. Perang ini daripada tangan dan darah Abu Ubaidah. Daripada tangan dan darah daripada Khalid bin Walid. Walaupun mereka tak syahid dalam perang ni, tapi tadi Ustaz dah bagi tahu berapa ramai yang syahid. Jadi jangan keliru dengan mengatakan apa yang berlaku di Gaza adalah sebagai salah satu kesilapan Hamas. Kerana saudara tak baca sejarah, saudara tak tahu, tengok ni. Semua tanah lapang yang ada di sempadan ni, dia ada sempadan ni, tak ada satu pun rumah orang Palestin.
Tak ada satu pun. Semua kawasan yang bersempadan dengan negara-negara Islam di Bukit Golan ni, sama ada yang bersempadan dengan Jordan, yang bersempadan dengan Syria, sampailah kalau kita boleh pergi ke Bekaa Valley milik Lubnan. Semua yang dekat sempadan adalah milik orang Israel, walaupun dia adalah tanah yang sebenarnya dalam perjanjian Oslo untuk bentuk dua buah negara merdeka, dia adalah bumi Palestin.